kebimbangan orang Melayu. Kongres Ekonomi Bumiputra 2024 KEB 2024 yang bermula pada Khamis berupaya mengembangkan agenda ekonomi Bumiputra berasaskan pengetahuan K-ekonomi demi kemakmuran bersama tanpa mengambil hak kaum lain. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, bagi merealisasikan hasrat itu konsep 3P diperkenalkan iaitu penyertaan, pemilikan dan penguasaan Bumiputra yang akhirnya memberi impak kepada agenda ekonomi mereka. Katanya pendekatan 3P itu adalah paradigma baharu dalam menyusun strategi MARA bagi memastikan sasaran meningkatkan penyertaan ekonomi Bumiputra dapat dicapai dengan fokus ditumpu kepada pelaksanaan semua resolusi KEB 2024. Sebab itu saya perkenalkan apa yang kita panggil sebagai 3P. Penyertaan, pemilikan dan penguasaan. Maknanya kalau kita nak ukur pun kekuatan kita ataupun kita nak letakkan agenda Bumiputra untuk tempoh masa akan datang, kita harus menilai dan meletakkan agenda itu berdasarkan 3P ini. Maksud dia penyertaan. Sejauh mana orang Melayu kita berpartisipasi atau sudah pun menyertai pelbagai sektor. Kalau kita katakan bahawa akan datang kita mengenal pasti sektor-sektor baru dalam bidang IR 4.0, revolusi industri yang melibatkan AI, yang melibatkan IoT, Internet of Things, yang melibatkan robotik, ataupun dalam bidang-bidang sumber daya baru seperti renewable energy seperti solar. Okey, berapa ramai yang Bumiputra terlibat dalam sektor-sektor ini? Mungkin kita ada X angka, tetapi cukupkah kita menyertai saja? Tetapi dari segi pemilikan bagaimana? Pemilikan ini terkait dengan sejauh mana kita melahirkan lebih ramai usahawan yang terlibat dalam sektor-sektor berkenaan. Maknanya mereka berpartisipasi sebagai dalam bidang perniagaan yang memiliki peratusan dalam sektor tersebut. Tetapi itu pun tidak cukup. Kalau kita hanya sekadar membina usahawan yang terlibat dalam sektor tersebut, tetapi kita masih lagi tidak menguasai sektor tersebut. Penguasaan ini boleh kita letakkan sasaran. Okey, mungkin tahun ini 5%, tahun depan 6%, tahun akan datang 20%. Jadi pencapaian ini kita boleh ukur di semasa ke semasa. Maknanya seluruh rantaian the supply chain itu, kita ada partisipasi dan kita tahu penguasaan kita dalam sektor tersebut. Barulah dia akan lebih memberikan makna kepada yang kita katakan sebagai agenda Bumiputra. Kalau tidak, kita akan berretorik dengan 30% equity. 30% equity yang hakikatnya ia tidak menggambarkan realiti sebenar. Sebab itulah P yang ketiga itu kita bercakap soal penguasaan. Barulah kita boleh menilai berapa penguasaan. Tetapi kalau kita bercakap dalam konteks yang lebih luas, bila kita bercakap soal 3P ini, kita sebenarnya sedang membina ataupun sedang meluaskan ataupun mengembangkan keekonomi itu. Jadi kita bukannya bercakap soal berapa kontrak yang kita nak dapat daripada kerajaan, yang akhirnya kita bercakap soal keekonomi yang tak berkembang-kembang, tapi kita berebut dalam keekonomi yang yang sama. Jadi kalau kita bercakap soal teknologi baru, sektor baru, penyertaan Bumiputra terlibat aktif dalam berpartisipasi dalam sektor-sektor terbabit, kita sebenarnya bercakap soal dari segi ekonominya, mengembangkan keekonomi itu dan akhirnya dia memberi manfaat kepada kesejahteraan semua tanpa masyarakat bukan Bumiputra pun berasa adakah bila bercakap soal Bumiputra dia akan mengambil hak kami. Which is tak pernah berlaku pun sebelum ini. KEB 2024 yang berlangsung selama 3 hari bermula Khamis di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bertujuan memperluas agihan ekonomi dan mengembangkan lagi ekonomi Bumiputra selaras dengan kerangka ekonomi madani. Ashraf Wajdi berkata KEB 2024 turut membuka ruang untuk Menteri Bukan Bumiputra hadir dan mendengar isu dibentangkan. Pendekatan kali ini dia bersifat inklusif dan merangkumi semua kelompok. Dan bukan itu saja, hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri apabila menyatakan bahawa penglibatan Bukan Bumiputra juga dialu-alukan, bahkan dijemput dalam kongres kali ini Dewan-Dewan Perniagaan China, India, Kadazan Dusun, Iban di Sabah Sarawak, ya, sudah tentu mereka adalah kumpulan Bumiputra, tetapi yang bukan Bumiputra juga dilibatkan sama.
ini bukan sesuatu yang asing kerana Kongres Ekonomi Bumiputera ramai yang tak tahu. Kongres Ekonomi Bumiputera kali pertama itu juga jawatan kuasa induk dianggotai oleh Datuk Sambantan dan juga Ko Kaibon. Ko Kaibon ni adalah mewakili orang Cina dan juga Datuk Sambantan mewakili India yang berada dalam jawatan kuasa induk. Kerana bagi kerajaan pada waktu itu, Datuk Razak melihat bahawa agenda Bumiputera ini bukan saja untuk memastikan perkara 153 itu kita dapat realisasikan, tetapi ia merupakan agenda nasional. Dia tak boleh dilihat secara terpisah. Dan hari ini bila kita bercakap soal agenda ekonomi Bumiputera, memang selayaknya dia dijadikan agenda nasional kerana ia melibatkan kaum majoriti yang hari ini mengikut Jabatan Statistik Bumiputera sudah mencapai 70.1%. Dan bila kita membicarakan berkenaan ekonomi Bumiputera, tidak sesekali kita mengenepikan kepentingan dan juga hak bukan Bumiputera. Sebab itu bila kita membicarakan dalam satu sesi berkenaan dengan agenda ekonomi Bumiputera ini, kita bercakap soal pembasmian kemiskinan tegak. Jadi kemiskinan ini tidak melihat warna kulit. Siapa juga mereka. Kalau mereka ini bukan Melayu, contohnya Cina ataupun India di bandar yang perlukan pembelaan, itu juga merupakan sebahagian daripada aspirasi nasional yang perlu dijadikan agenda besar negara yang turut dibahaskan dan turut dibincangkan dalam konteks Kongres Ekonomi Bumiputera ini.